Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanim Aisyah binti Ahmad, nombor matrik 18 BI 02120. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan perbandingan manhaj tafsir Al-Azhar dengan tafsir Syiah. Next. Pendahuluan. Sekarang kita tahu Al-Quran sering diabaikan dan tidak menjadi petunjuk sebenar dalam kehidupan, malahan diperkotak-katik dalam menterjemah setiap ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran diperkotak-katik sehingga berlaku peristiwa yang besar, iaitu penyelewengan dalam mentafsirkan Al-Quran. Perkara ini sudah berlaku dari beratus tahun ke belakang. Ia dimulai dengan mentafsirkan Al-Quran menggunakan ideologi sendiri sehingga berlaku banyak penyelewengan, bukan setakat di dalam tafsiran Al-Quran, malahan merangkumi seluruh aspek kehidupan. Penyelewengan ini memberi impak yang negatif dalam kehidupan masyarakat dan umat yang ingin mempelajari Al-Quran. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat membezakan antara yang hak dan batil. Kesesatan ini mula berleluasa sehingga mampu menarik pengikut yang mengikuti mereka, menjadikan mereka satu kelompok yang sangat besar. Antara kumpulan yang membawa kepada penyelewengan dalam mentafsirkan ayat Al-Quran adalah kumpulan Syiah. Tidak syak lagi bahawa ajaran Syiah ni sangat berpengaruh dalam membawa kesesatan dalam agama, malahan juga dalam fiqh serta ajaran dan peraturan Islam. Mereka mudah mengaut orang yang mempunyai intelektual yang tinggi dan kurang didikan agama. Oleh sebab itulah, orang yang mengikuti mereka bukan dalam kalangan orang yang kuat agama. Seterusnya, wujudnya mufassir yang mentafsirkan Al-Quran dengan betul, berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tafsiran-tafsiran ini telah wujud bagi menyanggah tafsiran yang ditafsirkan oleh kumpulan Syiah. Antara kitab tafsir yang digunakan dalam kertas kerja kami ialah tafsir Al-Azhar yang disampaikan oleh Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah, atau nama samarannya ialah Hamka. Dalam metod atau manhaj pentafsiran Hamka adalah berbentuk manhaj tafsir al-ijtimai dan tafsir tahlili, iaitu mentafsirkan Al-Quran secara menyeluruh, terperinci serta membetulkan cara hidup masyarakat kepada cara hidup Islam yang sebenar. Seterusnya, next. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aidah binti Muhammad Nawawi, nombor matrik 18 BI 02103. Saya akan terangkan tentang biografi Hamka. Nama sebenar Hamka. Hamka ni adalah nama singkatan bagi nama beliau yang panjang, iaitu Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah. Beliau dilahirkan pada 17 Februari tahun 1908 dan beliau meninggal pada tanggal 24 Julai tahun 1981, dan pada ketika itu beliau berusia 73 tahun. Beliau dilahirkan di sebuah negeri Sungai Batang di Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayah beliau merupakan seorang ulama dan beliau banyak belajar ataupun mengaji Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama dengan ayahnya sendiri. Ketika beliau berusia 16 tahun, beliau ada berhijrah ke Jawa dan menetap di sana selama setahun. Beliau berhijrah ke Jawa tu untuk meluaskan pengajian tentang Islam, dan beliau juga menceburi dalam bidang politik. Setelah pulang dari Jawa dengan bekalan ilmu yang mencukupi, beliau ada membuka kursus pidato di kampung halaman beliau, dan hasil pengumpulan pidato-pidato tersebut dicetak dan dijadikan sebuah buku yang bertajuk Khatib Al-Ummah, dan beliau juga ada menulis dalam majalah, iaitu majalah Seruan Islam. Beliau selepas 2 tahun
beliau pulang dari Jawa, beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan dalam kesempatan itu beliau bekerja di sebuah syarikat percetakan di sana selama 6 bulan. Okey, sekembalinya dari Mekah, beliau singgah di Medan. Di situ bermulalah beliau menjadi seorang pengarang yang melahirkan sejumlah novel dan buku-buku agama, falsafah, tasawuf dan banyak lagi. Okey, beliau merupakan seorang pengarang yang paling banyak karyanya dan karya beliau banyak berasaskan tentang Islam dan dalam bentuk sastera. Antara karyanya termasuklah Tafsir Al-Azhar juzuk 1 hingga 30 dan sebahagian besar isi tafsir ini diselesaikan ketika mana beliau di dalam penjara. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Hasya Alwani binti Hasbullah, nombor matrik 18 BI 021101. Seterusnya ialah biografi kitab Al-Azhar. Sejak Islam mula bertapak di Kepulauan Nusantara Melayu, orang Melayu Muslim perlu faham Al-Quran kerana bahasa pertuturan mereka bukanlah bahasa Arab. Seterusnya, amat sedikit bilangan kitab tafsir yang lengkap kesemua 30 juzuk pada masa itu. Hamka atau nama sebenarnya ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam usahanya untuk menghasilkan sebuah kitab ini dimulakan secara tidak formal dengan mengadakan kuliah-kuliah tafsir Al-Quran pada setiap pagi selepas solat subuh. Nama tafsir Al-Azhar diambil dari nama masjid di mana Hamka mula menyampaikan kuliah tafsirnya, iaitu di Masjid Al-Azhar. Tujuan Hamka menulis adalah kerana golongan muda yang ingin mengetahui dan belajar lebih lagi tentang isi kandungan Al-Quran, akan tetapi terbatas pengetahuannya kerana mereka tidak fasih dalam bahasa Arab. Selain itu juga, wujudnya pendakwah yang boleh berbahasa Arab akan tetapi mereka cetek akan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sejarah, sains dan lain-lain lagi. Dan dengan sebab inilah Hamka berasa perlu untuk menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang lengkap pada masa itu. Terdapat dua manhaj yang digunakan dalam kitab tafsir Al-Azhar ini, iaitu manhaj umum dan manhaj khusus. Seterusnya, tafsir Al-Azhar dimulakan dengan pengenalan atau mukaddimah yang panjang, iaitu setebal 50 muka surat bercetak. Dan beberapa manhaj khusus yang kitab Al-Azhar dalam tafsirnya seperti tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penggunaan hadis, penggunaan kitab tafsir moden dan klasik, riwayat Israiliyat, ayat Al-Kauniyah, persoalan fiqh dan rujukan tafsir. Okey, aliran pemikiran Buya Hamka. Aliran pemikiran Buya Hamka, Hamka ni merupakan seorang yang suka membaca sejak dari kecil. Bahan bacaan yang dibaca oleh beliau berbentuk cerita, sejarah, kepahlawanan, artikel-artikel di surat khabar yang mengisahkan tentang perjalanan, kitab tata bahasa Arab iaitu Nahwu Sorof dan sebagainya. Beliau sering mengunjungi perpustakaan milik gurunya iaitu Zainuddin Labai Al-Yausi untuk meminjam beberapa buah buku yang ingin dibacanya. Okey, seterusnya beliau sering memupuk kemampuan daya berimajinasi dengan cara banyak mendengar dan merakam dongeng, cerita-cerita seharian dan juga pidato-pidato adat dengan menghadiri pertemuan para penghulu nenek moyang serta mengikuti perayaan pelantikan penghulu yang banyak mengungkapkan dan menyampaikan kata-kata kebesaran adat dan dongeng-dongeng. Okey, seterusnya beliau mempunyai sikap yang berani bertanya daripada orang yang lebih arif dalam menyampaikan pidato, kemudian mencatat perkara tersebut dalam buku tulisnya. Okey. Seterusnya beliau banyak memberi perhatian penuh terhadap masalah kebudayaan, khususnya kebudayaan Minangkabau. Antara guru yang mengajarnya ialah para tokoh pergerakan seperti Ki Bagus Hadikusumo yang mengajar tentang pentafsiran Al-Quran, Hus Cokroaminato mengajar tentang sosialisme dan Islam, Haji Fakhruddin pula mengajarkan tentang agama Islam dan tafsiran moden serta RM
Pranoto mengajar tentang sosiologi. Setelah beliau belajar dari tokoh-tokoh tersebut, maka timbul kesedaran dalam dirinya bahawa perjuangan Islam itu adalah bermula dari keharusan menyelesaikan masalah yang melemahkan umat Islam dari dalam sehingga menyentuh gerakan sosial, kemasyarakatan dan kawasan politik. Seterusnya, dia juga sering mengikuti ayahnya bertabligh dengan mengadakan kursus-kursus pidato di kalangan kawan-kawannya dan di kalangan tabligh Muhammadiyah yang didirikan oleh ayahnya di Surau Padang Panjang. Hasil dari kursus tersebut kemudian dia ditulis oleh Hamka dan dicetak menjadi buku yang berjudul dan seterusnya aktiviti penulisan tersebut diteruskan sehingga munculnya buku-buku sehingga kini buku-buku beliau yang beliau karang. Next. Okay, seterusnya nama Nona Jihah Zakira binti Safiri 18 BI 02083. Seterusnya kita pergi kepada biografi Syiah. Syiah atau Tasyayyuh secara etimologis ialah suatu kelompok atau golongan yang berkumpul untuk suatu masalah yang mempunyai pandangan sama atau pengikut bila seseorang. Jamak Syiah ni Asyiyah. Kata Syiah juga berlaku untuk tunggal dan jamak, laki-laki dan perempuan. Okay. Ini antara maksud-maksud Syiah. Syiah sebagai satu kumpulan aliran Islam yang meyakini bahawa Sayyidina Ali adalah pengganti Nabi SAW. Okay, yang kedua, Syiah sebagai satu kumpulan aliran Islam yang meyakini bahawa Sayyidina Ali dan keturunannya adalah imam atau para pemimpin agama dan umat Islam setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berkata Syiah ni ialah dua mazhab dalam Islam yang menolak tiga khalifah Rashidin yang awal iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Dan menganggap Sayyidina Ali ni sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW yang sah. Syiah ni juga bermaksud mereka yang mendakwa menyokong Sayyidina Ali dan berpegang bahawa imam dan khalifah itu khusus bagi Sayyidina Ali saja. Sekiranya perpindahan kuasa itu berlaku selain daripada Sayyidina Ali, maka ia adalah suatu kezaliman. Itu apa yang Syiah anggaplah, anggapan Syiah. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya ialah kitab-kitab Syiah. Okay, apa yang kita tahu, Syiah ni adalah satu pegangan ataupun mazhab yang bertentangan dengan ajaran agama kita Islam. Okay. Dah ada kitab, pasti ada tokoh-tokoh ataupun yang penulis kitab-kitab tafsir Syiah ni. Dan tujuan penghasilan kitab-kitab tafsir Syiah ni ialah tidak lain dan tidak bukan untuk dijadikan bahan rujukan kepada pengikut Syiah dan dalam kesempatan itu dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Okay, setakat dapatan kajian yang diperoleh daripada penyelidik, terdapat tidak kurang daripada 21 buah kitab tafsir Syiah yang dihasilkan oleh para sarjana tafsir mereka. Antaranya ialah yang pertama Tafsir Al-Kashfu wal Bayan disusun oleh Al-Thaqlabi. Yang kedua ialah Tafsir Majma' Al-Bayan disusun oleh Abi Ali Al-Fadl bin Hasan Al-Tabrasi. Yang ketiga ialah Tafsir Jawami' Al-Jami' karya kedua Abi Ali Al-Fadl bin Hasan Al-Tabrasi. Yang keempat ialah Tafsir Minhaj As-Sadiqin fi Ilzam Al-Mukhalifin karya Mulla Fathullah Al-Kashhani. Yang kelima ialah Tafsir Muqtaniyat Ad-Dur karya Mir Sayyid Ali Al-Hayri. Yang keenam ialah Tafsir Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran karya Hashim bin Sulaiman bin Ismail Al-Husaini Al-Bahrani. Yang ketujuh ialah Tafsir Al-Qummi karya Ali bin Ibrahim Al-Qummi. Kitab Tafsir Al-Qummi ini ialah telah menjadi rujukan utama bagi pengikut mazhab Syiah, terutamanya bagi segi asas-asas akidah, aspek syariah dan penafsiran Al-Quran. Yang ke-8 ialah Tafsir Al-Hasan Al-Askari oleh Al-Hasan Al-Askari.
Menurut Ali Ahmad Al-Salus, tafsir ini hanya mengandungi surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 283. Okey, ini adalah sedikit sebanyak antara kitab-kitab tafsir Syiah yang kami qarah dari ayat 1 hingga ayat 283. Okey, ini adalah sedikit sebanyak antara kitab-kitab tafsir Syiah yang kami beri, dan menurut para penyelidik, kitab-kitab tafsir Syiah ni semuanya berasaskan akidah, syariat dan kesufian bagi mazhab Syiah. Next. Penyelewengan tafsiran ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Syiah ialah surah Al-Ahzab, iaitu ayat 33. Terjemahannya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli al-bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Tafsir Al-Azhar Hamka menterjemahkan dalam kitab tafsirnya, iaitu di dalam tafsir Al-Azhar, sebab ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak dari solat sampai kepada zakat dan puasanya yang timbul kerana kesedaran taat kepada Allah dan Rasul pasti berbekas kepada sikap hidup sehari-hari, termasuk kepada cara berpakaian, maka ditujukanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh isteri dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut mereka dalam ayat ini dan dipanggil dengan sebutan ahli bait atau ahli rumah. Rumah yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah rumah Nabi, keluarga Nabi, orang-orang siang malam berdekatan dengan Nabi. Kemudian tafsir Syiah ni dia mengatakan ada satu dalam kajian oleh Dr. Wan Zailan Kamaruddin terlebih dahulu menaikkan ayat tersebut berkenaan kebersihan dan kesucian ahli al-bait Nabi Muhammad SAW dari sebarang dosa, kesalahan dan kecacat celaan dengan begitu jelas sebagaimana dalam kajian yang bertajuk konsep ismah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Beliau mengatakan penyucian ke atas mereka bukannya dilakukan oleh manusia tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Seandainya kaum kerabat Nabi Muhammad iaitu ahli al-bait dibersihkan dengan sesuci-sucinya, tentulah Nabi SAW yang termasuk dalam pengertian ahli al-bait juga dibersihkan daripada perbuatan yang tercela. Kalaulah sebaliknya, tentulah kedudukan Nabi SAW lebih rendah daripada mereka dan itulah perkara tersebut mustahil berlaku. Hal ini kerana dalam tafsir tersebut tidak disebutkan langsung isteri-isteri Rasulullah adalah sebagai ahli bait. Dan dengan maksud lain, pentafsir tersebut tidak mengiktirafkan isteri-isteri Nabi SAW sebagai ahli al-bait. Justru tafsir tersebut adalah bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang mengiktirafkan isteri-isteri Rasulullah SAW sebagai ahli al-bait. Mereka mengatakan tafsir Syiah ni, mereka mengatakan yang isteri-isteri Rasulullah SAW bukan tergolong dalam golongan ahli al-bait. Okay, seterusnya ialah yang kedua surah Al-An'am ayat 103. Terjemahannya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui, iaitu Allah. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka mentafsirkan ayat tersebut dengan pandangan mata yang lemah peralatannya ini tidaklah dapat mencapai untuk melihat Allah. Oleh kerana itu, janganlah pula kamu bodoh sehingga kamu tidak percaya akan adanya Allah lantaran matamu tidak dapat melihat dia. Yang dapat dicapai oleh penglihatan mata hanyalah sedikit sekali daripada alam ini. Maksudnya dia mengatakan mata kita dapat melihat perkara yang zahir saja, tapi tidak dapat melihat Allah secara zahir. Dan Allah SWT menyifatkan dirinya sendiri dengan menafikan kebolehan mata untuk melihatnya. Dengan kata lain, Allah SWT sendiri mengatakan tiada manusia walau siapa pun mereka dapat dan berkemampuan melihat diri Allah SWT. Dalam tafsir Syiah pula dia mengatakan dia memberi pandangan Sayyidina Ali
Iaitu menurut pandangan Saidina Ali bin Abi Thalib, ia membuktikan bahawa kenyataan yang menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh dilihat tidak dapat dibenarkan dan diterima sama sekali. Mereka mengatakan kita tidak dapat melihat Allah sampai bila-bila, walhal di syurga ataupun sebagainya. Okay, next. Seterusnya surah An-Nisa ayat 100. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada surah An-Nisa iaitu ayat 137 yang membawa maksud terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Okey, kemudian kita akan dapatkan perbezaan antara dua tafsir, tafsir Al-Azhar dan juga tafsir Syiah. Tafsir Al-Azhar, dalam tafsir Al-Azhar, Hamka mentafsirkan dalam kitabnya bahawa di sini kita melihat orang yang sebentar masuk, sebentar keluar, masuk keluar pula kerana tidak ada pendirian yang tetap. Imannya yang pertama itu samalah di antara segala manusia. Semua orang boleh sahaja mengakui percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab dan kepada malaikat. Semua orang pun akan boleh sahaja percaya bahawa memang akan ada lagi kehidupan hari akhirat. Hari akhirat yang akan kita alami di sebalik kematian. Tetapi iman pada pengakuan yang pertama belumlah cukup jikalau belum diserapkan, dimasukkan benar ke dalam hati. Pengakuan iman yang telah ada hendaklah dipupuk lagi dan dipupuk lagi tidak berhenti-henti. Jikalau iman atau pengakuan yang pertama itu tidak dipupuk, terutama dengan mendekati Allah dengan amal dan ibadah, iman pengakuan yang pertama tadi boleh sahaja untuk luntur kembali. Jikalau iman telah luntur, tiada lainlah kafir, tidak lain kafirlah yang akan gantinya. Baiklah, kemudian dalam tafsir Syiah pula, ayat ini diturunkan untuk membicarakan simpulan Abu Bakar, simpulan Umar dan simpulan Uthman. Pada mulanya mereka itu beriman kepada Nabi SAW, lalu mereka kafir manakala ditawarkan kekuasaan kepada mereka, manakala Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan aku sebagai penguasanya, maka Ali menjadi penguasanya. Kemudian mereka beriman dengan Bai'ah Amirul Mukminin. Kemudian mereka kafir selepas Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan mereka tidak mengakui bai'ah Rasulullah terhadap Ali. Kemudian kekafiran mereka bertambah manakala mereka mengakui bai'ah orang yang membai'ah mereka. Maka mereka itu sama sekali tidak tersisa keimanan dalam diri mereka. Bermaksud di sini, dalam tafsir Syiah dia telah memesongkan ayat surah An-Nisa tadi. Ayat dalam surah An-Nisa tadi mengatakan yang barang siapa yang menjadikan aku sebagai penguasa, maka Ali menjadi penguasanya. Dia dalam tafsir Syiah ni nak mengatakan Ali adalah penguasa di dalam bumi ini. Kemudian surah Al-Hadid ayat yang ketiga, iaitu dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka mengatakan dalam tafsirnya bahawa al-awal bererti permulaan dan al-akhir bererti kesudahan, penghabisan. Awal yang tidak ada permulaan, akhir yang tidak ada kesudahan. Yang lain yang berpangkal, sedang Allah tidak berpangkal. Yang lain yang akan berhujung kelak, sedangkan nama Allah tidak ada hujungnya. Dia kidam dan dia bakok. Dalam tafsir Syiah pula, menurut Ahmad Nasim dalam penulisannya yang bertajuk Bahaya Syiah kepada Akidah, Syariah, Akhlak dan Ummah dan Negara, ayat Al-Quran di atas telah dipesokan maksud asalnya, di mana Syiah mendatangkan sebuah hadis riwayat. Kononnya Saidina Ali radhiyallahu anhu berkata, akulah yang awal dan akulah yang akhir, akulah yang zahir dan akulah yang batin, akulah pewaris bumi. Di sini dia telah memesongkan ayat itu yang mengatakan Saidina Ali yang mengatakan
Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Sedangkan Allah telah menegaskan bahawa hanya Dialah yang mencipta, memiliki dan menguasai bumi ini sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Maryam ayat 40. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka kembali. Justeru, tafsiran ini yang dibawa oleh tafsir Syiah ni telah jauh terpesong dan seolah-olah mereka ni menyamakan Saidina Ali ni sebagai Tuhan yang memiliki bumi ini. Dia nak mengatakan yang Saidina Ali inilah yang penguasa bumi seluruh alam di bumi ini. Kemudian akhir sekali ialah penutup kesimpulannya ialah kegiatan mentafsirkan Al-Quran bagi Hamka tidak sekadar berusaha mencari maksud teks, akan tetapi lebih dari itu. Ia bermaksud kitab tafsir Al-Azhar adalah berupaya merumuskan Al-Quran agar boleh digunakan sebagai pedoman praktis dalam kehidupan umat Islam. Bermaksud kita mentafsirkan Al-Quran bagi Hamka ni bukan sekadar kita nak cari maksud teks sahaja, tetapi kita merumuskan Al-Quran ni, kita kaji Al-Quran ni sebagai untuk pedoman yang benar dalam hidup kita. Yang kedua, perkembangan pemikiran Syiah dalam tafsir Al-Quran di Malaysia sememangnya wujud dan telah berkembang sejak dari dulu lagi. Sebagaimana yang kita tahu, Syiah ni memang dah lama, kita tahu Syiah ni memang wujud dah lama, tapi telah wujud lama sehingga sekarang, tetapi bukan sahaja dalam bentuk kitab-kitab tafsir sahaja, tetapi bahkan Syiah ni dia telah penulisan Syiah ni telah berkembang dalam artikel-artikel, penulisan artikel akademik dan juga buku-buku akademik. Dia telah disebarkan luas pengetahuan Syiah ni. Yang ketiga dan terakhir, dapat membantu rakyat Malaysia untuk mengenali pemikiran Syiah dalam tafsir. Justeru bila kita dah belajar antara tafsir Al-Azhar, tafsir Syiah, jadi kita akan membantu umat Islam di Malaysia untuk membezakan yang mana tafsir yang memberi penyelewengan dan di mana tafsir yang benar dan juga tafsir yang salah. Jadi di situ kita akan dapat tahu tafsir yang betul dan tafsir yang mempunyai penyelewengan dalam ayat Al-Quran. Itu saja, sekian.